Bismillahirrahmanirrahim. Sesi sesi keempat petang ini ya. Sesi petang ini yang bertajuk sistem pengurusan ternakan dan pembiakan. Dengar? Boleh dengar? Ada tak berapa jelas. Tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita teruskan majlis kita dengan sesi keempat yang bertajuk sistem pengurusan ternakan dan pembiakan. Pembiakan merupakan salah satu aspek yang perlu dititik berat di dalam pengurusan ternakan kambing agar penternak dapat membiak baka ternakan kambing yang bermutu tinggi ya. Okey. Kita akan bersama Dr. Mak Zainal Rashidi untuk menyampaikan ceramah beliau. Saya perkenalkan Dr. Zainal dari Malaysian Farm Board MPOB yang merupakan pegawai penyelidik di Crop and Life Integration Unit, Innovation Research and Extension Division sejak tahun 2010. Doktor juga lulusan ijazah perubatan veteriner di UPM. Tanpa membuang masa lagi, kami mempersilakan menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Ya, saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nampak tak yang saya share? Tak boleh nampak. Apa lagi doktor? Boleh. Okey. Okey. Okey, dah muncul. Boleh nampak? Boleh. Boleh doktor? Terima kasih, tapi itulah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya juga salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof ada kat dalam ni ya. Prof Azam, penceramah kita, Cik Zainuddin juga, pegawai-pegawai dan kaki tangan DBS sekalian. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya di sini. Tapi bila saya tengok kat saya punya skrin ni, tak nampak muka orang, tak syok lah. Tapi boleh dengar Boleh, jelas. Boleh. Saya akan orang kata pengenalan lah kepada diri saya ni. Tadi yang pengenalan kepada diri saya, macam Puan cerita tadi, pengalaman saya lah, saya cerita sikit pengalaman saya. Saya grad di UPM, habis saja grad, saya bekerja di kandang kambing di Yukeng Farming Sdn Bhd. Di sana masa tu 2007 saya di kandang kambing Janapari lah, memang specialize dekat situ. Masa sebelum saya masuk tu memang fokus untuk susu lah.
Untuk komersial dah satu stok jana pari dalam lebih kurang 1,000 ekor. Kemudian tahun kedua saya masuk kat situ, kita dapat pertanian moden. Dekat pertanian moden tu kita dapat tanah kat pertanian moden. Di pertanian moden tu kita masukkan juga ada orang kata baka biri-biri. Sama juga lebih kurang dalam 1,000 lebih ekor pada masa tu. Komersial juga kita masukkan biri-biri daripada Indonesia. Kemudian 3 tahun saya di sana. Selepas 3 tahun MPOB panggil saya interview dan saya masuk di MPOB lah sampai sekarang. Untuk pengalaman tuan-tuan, saya dari habis grad sampai sekarang memang bidang saya di bidang production ruminant lah. So hari ini saya dijemput oleh Dr. kawan saya juga tu, merupakan classmate saya. Dia jemput saya Rosilawati untuk beri talk ni. Itulah bila masa singkat ni saya tak dapat prepare yang orang kata terbaik lah untuk PowerPoint ni. Saya dapat PowerPoint, saya dapat cuma nak suitkan dengan tajuk tu, saya sempat lagi lah pagi tadi saya edit sikit untuk orang kata berkongsi pengalaman atau berkongsi apa yang saya telah lalui daripada lepas grad sampai sekarang lah. So yang tadi ada tanya sebelum orang kata sebelum kita, tadi pagi tadi ada orang tanya macam mana pengalaman dekat Tenusu ni. So saya pernah mengalami dekat Tenusu yang kata lebih kurang komersial jugalah. Cuma sekarang ni yang di MPOB pun saya buat kajian kebanyakannya untuk perkembangan kecil. Saya ada buat kajian yang tuan-tuan tengok dekat slide pertama tu merupakan Anglo-Nubian. So dia saya akan cerita ni, orang kata biar tengok ramai lagi tak masuk tu. So kita cerita sikit lah kan sebelum saya pergi lebih dalam, takut nanti saya tak dapat share pengalaman saya dekat Tenusu ni. Mula-mula orang kata bidang Tenusu ni yang diemphasiskan share di MPOB dulu, di mana kita bawa masuk Anglo-Nubian pada 2014, di mana kita bawa masuk 21 ekor Anglo-Nubian. Ini ada berkaitan dengan kepentingan pembiakan lah. Jadi kita nak ternak kambing ni, orang kata kena ada orang kata kita set dulu untuk apa kita menternak. So untuk apa kita membiak. So pada yang masa yang kita set ni adalah untuk baka susu. Kemudian kita import, itu yang kita putuskan untuk mengimport Anglo-Nubian. Kemudian tuan-tuan, pengalaman saya tentang Anglo-Nubian ni, kita masa tu MPOB baru start nak bagi bantuan bawah-bawah rancangan Malaysia ke-11 tak salah saya. Kita nak bagi bantuan kepada kebun kecil sawit. Kita cadangkan model 20 ekor kambing dan 20 betina dan 2 jantan. Di mana masa kita masuk Anglo, kenapa kita buat 2 jantan? Pada masa kita masuk Anglo-Nubian ni, pada minggu pertama kita masuk, kita import Anglo-Nubian ni, jantan yang kita masuk seekor tu mati. Itu sebabnya kita buat kita punya program bantuan, orang kata insentif kambing dengan sawit ni, kita buat 2 jantan 20 betina. Di mana kita tak nak nanti bila kambing masuk je, kemudian jantannya mati, dah kena cari jantan pula. So kita spare dengan 2 lah, untuk satu tu untuk backup dan lagi satu tu untuk kita breeding lah. So projek tu dah jalan, saya ingat tahun ni dah habis lah, 2020. Itu kita bagi bantuan, kita bagi baka bor dengan berbiri Santa Ines. Saya ingat ada, tuan-tuan tengok kalau gambar rajah dekat PowerPoint pertama saya ni, tuan-tuan boleh tengok. Kalau saya tunjuk, nampak tak merupakan yang, tuan-tuan tengok yang kotak pertama, yang kedua tu, sebab kita bawa masuk kambing Anglo, kemudian mati jantan ni. So kita ambil keputusan, sebab kita punya target, kita bukan nak publish baka, kita nak kajian kita tentang Tenusu di bawah sawit. So kita putuskan untuk mencari baka ganti. Cuma pada masa tu kita dapatkan Anglo amat susah. So kita dapat pembekal Syami. So kita beli Syami daripada ladang berhampiran, kemudian kita crosskan dengan Anglo. Tu dah kita katakan, jadi crosskan Anglo Syami. Kemudian saya juga di peluang masa program tu juga kata untuk memilih ternakan Anglo
ternakan bawah rancangan Malaysia ke-11 tu untuk bantuan ternakan ni memilih bahawa di Australia, dapatlah pergi Australia. So bila dia dapat pergi Australia tu, saya ada bincang sikit lah dengan dia punya penerima tu. Dia kat sana pun dia buat cross juga. Dia buat cross juga, yang tuan-tuan tengok Boer Cross Myotonic Goat ni adalah dia kata dia nak perbaiki kata ciri-ciri boar ni. Di mana dia kata kalau boar ni dia kaki dia, masalah kaki, kemudian juga masalah orang kata dia tak berapa orang kata tak berapa pandai jaga anak. So dia crosskan jadi Boer Cross Myotonic. Kalau Myotonic Goat ni tuan-tuan tengok dia tiba-tiba boleh orang kata terbaring. Terbaring. Orang kata tiba-tiba orang kata dia fainted goat, dia boleh tu lah. Mungkin saya ingat dia cross dengan boar ni mungkin bila kambing tu kata tergamam je kita boleh cepat-cepat sembelih. Rupanya tak, rupanya dia ambil ciri-ciri untuk peha belakang ataupun kaki belakang untuk kuatkan kaki belakang boar tersebut. Itu antara orang kata kepentingan lah, dia nak memperbaiki lagi ciri boar ni. Kemudian pada masa sama kita tengok bakal tenusu yang saya tunjuk. Ni bakal tenusu yang tuan-tuan nampak ni, yang paling hujung tu merupakan hasil daripada orang kata cross daripada Anglo dengan Syami, keluar Anglo Syami lah saya panggil. Kemudian pada masa sama juga ada setengah orang kata untuk biarkan ni kita untuk apa, setengah orang kata bela kambing ni orang kata untuk pet ataupun untuk inilah orang kata untuk sebagai awan peliharaan. Ni pun sekarang boleh tahan juga value dia. Saya pun ada bela 2-3 ekor kat sini. Okey tuan-tuan, saya akan masuk terus pembiakbakan tulen. Cuma ada orang tak sana, saya tak inilah, tak ada respon kan, saya cakap seorang je dalam bilik ni kan. Ada doktor. Cuma ada doktor. Teruskan doktor. sebab pagi tadi saya tengok ceramah, dia ada PowerPoint, ada muka sebelah kan, tapi bila saya ceramah terus PowerPoint saja. Boleh set lain tak saya ingat? Tak on yang ni. Kamera tu. Sekejap sedap. Lain dah pergi ya. Ada boleh tolong saya tak kalau nak? Dan nampak checkbox tu. Saya sekarang ni saya sharing, saya stop sharing kejap. Boleh tolong set tak ni? Nak nampak slide dengan orang boleh tak? Sekejap ya. Baru. Pergi ke titik apply visual effects. Dia ada checkbox biasa kan? Aku dulu Presenter tu presenter. Titik tiga. tengok tak ada. Dia present. Ruangan itu tutup. So tak boleh nampaknya, sudah cuba adjust. Window saya ingat share window lah. Okey dah, saya teruskan je lah. Saya bercakap dengan je lah kan, dengan orang kata screen je. Okey, saya akan teruskan tadi. Saya ambil mood saya balik tadi, kita pergi balik pada semula ke kepentingan membiakkan tu. Maknanya kita nak biak ni dari segi orang kata penternak ni kita kena set lah. Kita kena set, kita nak menghala ke mana. Menghala ke mungkin on the track tu
Nanti baru orang kata kita nampak. Contohlah saya cerita pengalaman saya lah. Pengalaman saya senang sikit. Mula-mula orang kata saya duk cakap dengan orang, dia kata bela kambing ni untung kan. So saya kata okeylah saya nak cuba bela kambing kajang. So saya buat petak kecil, betul kandang kambing, kandang ayam belakang rumah. Saya bela dengan 2 ekor kambing kajang. Kemudian lepas kambing kajang tu sudah bela lebih kurang dalam 3 bulan saya bela. Kambing kajang ni ciri dia, tadi mungkin Prof dah terang sikit tentang kambing kajang. Bila pengalaman saya bela kambing kajang ni, orang kata dia agresif. Orang kata kalau kandang yang saya buat itu, kalau time orang kata dia biang tu memang kata pecah kandang. So kemudian saya bela juga tengok saiz badan dia tak naik-naik. Saya kata bela dah lama tapi badan tak naik, nak jual harga berapa? Saya kata saya kena ni lah. Tapi saya maknanya kajang tu saya buat test lah, orang kata try and error. Kemudian pada 2 ekor bela kambing kajang saya tengok ini boleh bela ni, sebab saya objektif saya bela kambing ni pada mulanya untuk orang kata bagi orang kata dekat saya dan dengan anak-anak saya jugalah. Kalau petang-petang balik kerja tu asyik tengok telefon, tengok TV, tak berpeluh. So saya kata kita kena buat satu yang kata ada aktiviti petang lah. Tu saya start bela kambing kajang ni. Kemudian bila dah bela kambing kajang 2 ekor ni tahun 2019 tu kan, baru jadi. Kemudian bila 2 ekor kambing kajang saya bela, tu saya kata ni boleh bela ni, boleh bela lebih lagi. Saya kata lepas tu bos saya kata di MPOB kita ada projek kambing Anglo yang kita import tadi tu. Kemudian bos kata ni kambing ni kita kandang kita dah penuh ni. So ada yang baka-baka, bukan ada yang betina-betina yang kita tak buat research, dah kena keluarkan. So saya minta bos lah, tak apa. Saya kata yang 2 ekor tu, saya beli 2 ekor Anglo Cross Syami ni. Kemudian saya bawa balik belakang rumah saya buat kandang besar sikit. Saya buat kandang 12 darab 24. 12 darab 24, kos dalam masa tu saya beli kayu second hand 2,000, upah orang dalam 2,000 macam tu jugalah, lebih kurang 4,000, 5,000 lah untuk kandang saiz tu. Kemudian bila saya siap kandang tu, mula-mula memang tak target pun nak saya nampak, saya target, kalau kita buat kambing ni kita mesti target, mesti ada set, kita tak nak keluar poket kita. So saya set, kita bela kambing ni, Anglo ni saya kata saya set untuk jual paling kurang pun saya kata kena ada dalam 5-6 ekor untuk jual baka nanti. Saya plan jual baka, so bila kita jual, contohnya jual sepasang baka kita dapat 2,000, saya kena dapatkan 4 ekor anak. Jadi 4 ekor anak saya plan saya kena ada 5 ekor kambing masa tu. 5 ekor kambing lah, tak kira kambing apa. Tapi saya kata untuk value dapat 4,000 saya kata kena bela baka yang kata boleh jual baka lah. Kalau kita jual bila kambing kajang nanti, kalau kita bela kita akan jual daging, tak akan dapat harga 1,000, susah dapat harga 1,000. So saya bela untuk harga baka. Pada masa saya bela kambing Anglo Cross tadi ni, dia beranak seekor hidup. Yang saya beli 2 ekor tu seekor hidup, yang seekor lagi tu memang orang kata tak lama lagi saya ingat dalam 2 bulan dia mati. Yang seekor keluar yang hidup ni, dia dapat 3 ekor anak. 3 ekor anak sampai sekarang ada 2 ekor, seekor mati yang betina, yang ada 2 ekor jantan. So pada masa dapat anak bela kambing susu ni, dia keluar susu. Pada masa sama saya tak target pun jual susu. Tapi orang tiba-tiba ada permintaan, orang kata orang ni sakit kuning lah datang rumah saya kata nak susu. Kemudian dulu dengan MPOB pun ada buat susu dekat Keluang jauh, jadi dia orang start cari susu dengan saya. Jadi saya kata ni orang duduk minta susu ni, susu tak ada pula. Pada masa sama tiba-tiba ada kawan saya kenal, dia tiba-tiba nak tutup kandang dia. Saya beli 3 ekor 3,000 kambing senden. Start dari situlah kambing makin biak. Kemudian sampai sekarang, sampai hari ni lebih kurang saya ada kat belakang tu lebih kurang dalam 60 ekor. Pada tahun ni, pada 2019 tu juga, masa COVID semua tu, kira kita memang kata saya belajar lah tentang kambing ni belakang rumah kan, kita buat semua orang kata hands on lah. Kemudian orang kata pada masa 2020 ni bila dah start balik, 2020 tak salah saya, ada satu koperasi MPOB juga, dia punya bendahari tiba-tiba suruh saya endorse lah. Dia kata buatlah satu proposal untuk kambing. Saya buat satu proposal, tiba-tiba dia setuju nak buat, suruh letak kambing belakang rumah saya. So dari situlah dari 10 ekor induk susu saya tu, koperasi tambah 10 ekor.
Jadi 10 ekor lagi. Itu saya beli baka ni lah, baka Syami. Yang tuan tengok kat ujung tu. Kemudian ini dah 2020 tu masih ada lah production. Itulah kalau saya nak tunjuk, saya tak nampak tapi mungkin tuan-tuan nampak lah. Inilah nak promote juga tadi Cik Zainuddin promote produk kan. Saya tunjuk dia susu lah, susu kambing yang Fresa coklat. Tu kita buat pembiakan ni kita kena ada fokus tu kan. Jadi yang tadi saya fokus tu untuk tenusu. Tapi pada masa sama bila kita membela ni tiba orang nak daging pula. Nak daging pula macam saya tak fokus dengan tenusu. So kalau yang fokus daging tu biasanya untuk akikah korban. Bila akikah korban kita cari bidi-bidi lah. So kalau bidi-bidi saya akan ambil luar lah. Itu pun orang kata bukan main lah. Kalau minta baru saya cari. Itu sedikit sebanyak lah tentang pembiakan. Jadi tuan-tuan kena ada orang kata pengalaman saya ni kata kadang-kadang kita target nak lain tapi jadi lain. So tapi pada masa sama tu kita kena ambil lah orang kata kena ambil orang kata peluang tu lah. Kalau kita kata boleh pergi jauh, kita pergi jauh lah. Macam saya tadi saya tengok ada potensi kat susu di mana hasil susu tu saya nampak untuk maintenance. Macam Cik Zainuddin kata tadi tu, hasil susu saya ni lebih kurang kalau sekarang ni production dalam 400 dengan 600 botol sebulan. Jual RM3 sebotol. Jadi dapat dalam 1,800. Ni tak ada pekerja tuan-tuan. Ni pekerja anak-anak, isteri dan saya lah. Saya orang kata tolong-tolong lah. Dan pada masa saya tengok nota Dr. Zainuddin ni betul. Saya juga kadang-kadang tak sempat. Dulu bolehlah tepi rumah saya tanam sikit. Sekarang ni saya kena beli rumput ataupun beli silage. Satu bag tu 20 tengah tu RM12. Kalau paling murah aku dapat satu bag tu RM8 untuk 20 kilo. Memang jatuh dalam orang kata RM200 satu tan. Lagi mahal pada pellet sebenarnya. So saya pergi dengan ni lah pada masa sama juga saya ada juga orang kata bila bela-bela kambing ni orang dah kenal. Tiba-tiba orang nak tutup kandang juga. Dia kata dia nak buat projek lain tak nak bela kambing. So dia jual pig kat saya. Saya adalah pig dalam 5 ekor kat kandang tu. Okay, tuan. Ni saya tunjuk sikit saya masuklah orang kata terus dengan orang kata tajuk biak bakar ni. Orang saya tengok kalau orang sekarang ni saya tengok ada yang baka-baka yang mahal ni. Contohnya kalau Anglo Nubian dulu kita import, saya import untuk MPOB harga dia 3,800 seekor. Sekarang ni kalau nak import Anglo Nubian, saya tengok dekat saya tanya Encik Azhar saya tu dengan ustaz seorang tu. Dia kata harga dia dalam 6,000 hingga 8,000 seekor. So saya kata saya tak boleh untuk cari harga yang mahal ni lah. Kalau tuan-tuan kalau nak pergi yang kata nak ke harga baka tulen tu, tuan-tuan boleh kena beli yang tu lah. Dia ada sertifikat daripada Australia. Jadi bila tuan baka tulen kahwin dengan baka tulen, tuan akan dapat kata keluar baka tulen balik boleh jual dengan harga yang special lah. Tapi itu semua biar ada rekod lah. Saya tengok kebanyakan pekebun kecil kita ni dia merekod tu susah. Merekod tu memang payah lah. Ini kalau yang saya cerita kat tadi, bila kita secara tak sengaja tadi, orang kata baka kacukan, maknanya kita cross contoh yang kita cross dengan Anglo. Jadi dia dah jadi kacukan. Bila jadi kacukan, keluarlah jenis contohnya Anglo Syami. Dia ada ciri Anglo dan ada ciri Syami. Saya tengok dia lebih kepada color, dia akan lebih kepada Syami. Kemudian shape badan dia adalah dia lebih kepada Anglo. Dan sekarang ni warna dia warna macam itulah, tapi saya berkenan warna dia, warna merah ni. Saya dah cross F2 dah dekat kandang tu, dah F3 saya ingat. Sekarang ni F3, tapi sebab projek dengan Aun, projek ni dah tutup. Mungkin gambar yang banyak saya share ni gambar Anglo dengan Syami, sebab projek ni saya tutup terlepas, jadi saya ambil gambar daripada presentation PowerPoint tersebut. Kemudian ni lagi lah kalau kita nak pembakaan ni kita ada upgrading, maknanya kita kacukkan dengan baka tulen balik. Ni contoh dia, kita ada masa tu saya sempat pergi yang Mardi, pelancaran Mardi tu, baka BK tak salah saya. Dia cross boar dengan kajang. Dia cross boar dengan kajang, dia jenis ni. Dia kata dia ya. Slide tak gerak ya? Slide tak gerak? Gerak tak? Tak. Ni macam bukan presentation ni kan? Dia macam gerak. Samping tu. Tak gerak.
Mungkin lambat sikit kot line saya sini. Berat tak? Sekarang ni Upgrading. slide up. Yes, okay. Tapi kena buka besar sikit kot. Saya punya slide memang dah saya punya laptop memang nombor slide saja. Ha. Boleh? Boleh terus? Boleh? Dia bergerak tak? Sekarang ni slide upgrading Slide pemilihan baka penjantan. Tak. Upgrading. Masih upgrading. Boleh buat full page. Klik yang bawah tu. Tu. Tak gerak lagi ya? Ni. Buka yang full page tu kan. Okey, pemilihan baka pejantan. Oh dia saya tak boleh PowerPoint saja sekejap Slideshow sebelah. Slide show. Oh. Bahagian atas slideshow. Atas lagi sebelah kiri kita ke sebelah kanan dia? Sebelah kiri, ke kiri, atas kiri. Sini. Klik apa? Simbol buku. Klik simbol buku. Bergerak tak? Pemilihan baka. Saya nak kena klik simbol buku tu bawah. Kat bawah tu ada simbol buku, klik. Oh. Okey. Okey. Kasih. Sebab yang komputer saya pakai ni dia bukan PowerPoint, dia W apa entah. Boleh nampak? Boleh. Okey. So tadi kita dah cerita sikit pasal jenis-jenis orang kata macam mana kita nak pembakaan. So kita pergilah kepada pemilihan penjantan. So pemilihan penjantan ni saya buat biasanya saya akan pilih anak-anak yang berpotensi lah, bukan kalau anak 8 bulan. Tapi pada saya akan tengok pada umur dia dah lahir tu. Masa lahir kalau berat dia lebih pada 3 kilo, saya dah simpan lah untuk penjantan. Yang kita ada tuan-tuan tengok ni berat lahir 5 kilo. Jadi bila 5 kilo ni kita dah tahu dia akan lebih cepat besar. Jadi saya akan simpan untuk antara yang akan jadi penjantan lah. Kemudian kita akan bila 8 bulan tu kita akan select lagi. Kita akan pilih lebih kurang 10% yang terbaik kita akan jadikan penjantan. Yang lain tu mungkin kita akan jual sebagai pedaging ataupun kita jual daging. Antara lagi yang kita tengok lah, ni saya tunjuk contoh British Alpine ni masa saya bekerja di UKANG, kita dah start masuk masa tu Janapari orang kata macam kurang susu. So kita buat masuk baka-baka tenusu lah, British Alpine, Shannon dengan Toggenburg. So pemilihan jantan lagi, kita tengok antara ciri-ciri ni adalah ciri-ciri fizikal lah. Dia nak tengok, kita tengok sihat tubuh badan, dia saiz dia tinggi, panjang dan tak ada kecacatan. Kita tengok dada dia lebar dan bidang. Nanti saya ada gambar, saya contoh gambar tu. Tengok kalau pilih penjantan ni dia kenalah solid. Tengok biar panjang, kata biar tinggi sikit. Di gambar di sebelah tu merupakan antara penjantan yang kita pilih di Australia, lebih kurang 60 ekor. Pada masa tu kita kena pilih 60 ekor penjantan dengan 600 ekor betina boar. Kita masa yang pemilihan tu kita akan cek satu-satulah. Kita akan cek dia yang saya tulis di sini, tengok zakar dia, kita cek satu-satu dia punya testicle, kita tengok satu-satu dan kita cari sebab kita nak bagi dekat integrasi, kita takut nanti terkena orang kata daun sawit ataupun pelepah sawit. Ini antara lagi lah, antara ni tadi ciri fizikal, ni antara ciri dalaman lah orang kata. Jadi kita kenalah cari yang baik. Saya bela belakang rumah tu kalau yang satu tu ataupun dekat ladang tu, kalau kita ada yang orang kata yang jenis ada tanduk pula, lepas tu pecah kandang, yang ni kita akan kal ataupun kita tak simpan jadi penjantan lah. Kemudian libido yang tinggi. Kita tengok baka kadang-kadang ada juga baka yang libido tinggi ni. Ada juga saya tengok macam kalau boar ni saya tengok dia libido dia rendah sikit kalau pengalaman saya lah. Berbeza kalau kita compare dengan kajang ataupun kajang dengan satu lagi pygmy tu pun boleh dahsyat juga tu.
Kalau yang manja-manja sikit bore dengan Anglo ni macam libido dia rendah sikit sebab maka badan dia besar. Kemudian kita cari juga orang kata yang beranak kembar lah. Seboleh-bolehnya kita tengok record, kita tengok, kita tanya dia kembar ke, tak kembar ke, kembar 2 ke, kembar 3. Kalau ada yang kembar 3 tu jantan. Ada kajian di MPOB juga, saya tahun 2015 kita buat kami kajang di mana kita tengok kelahiran anak kembar kajang ni rendah lah 9%. Kemudian yang Anglo kita buat tadi tu, dua projek 5 tahun, kajang 5 tahun. Dan Anglo ni 5 tahun, kita tengok yang Anglo ni dia punya presentation kembar dia tinggi. Ada double, ada triplet, so average dia dalam 60%. Tadi kita tentang pemilihan pejantan, betina pula. Betina biasanya kita yang bila saya pergi Australia ataupun yang spek kita untuk pemilihan betina ni, kita akan pilih spek utama kita, apa-apa yang ternakan kita nak bagi ataupun kita nak beli mula-mula, saya akan tengok berat dia lah, berat 25 kilo ke atas. Ini antara spek yang kita tekankan lah. Kemudian kita tengok kesuburan tinggi, macam tadilah kita tengok rekod lah, dia ada anak ke tak ada anak. Kalau kita pergi beli kambing katakan orang tu, kita tengok ada anak tak ada anak. Kalau tak ada anak tu tanya kenapa tak ada anak. Mungkin kita takut kambing tempat tu tak, kambing-kambingnya tak subur. Ini sama juga, kita tengok kalau boleh betina pun kita nak kena cari yang beranak kembar juga. Kita tengok kalau betina sebab untuk menyusu, kita kena orang kata, kalau saya beli kambing, saya akan tengok dari hujung kepala dia sampai ke ekor dia. Dah tengok, lepas tu kita akan pegang dia. Pegang kepala, kita akan tengok nanti saya akan share kat dalam satu lagi nanti. Kita tengok orang kata mulut dia, tengok gigi dia. Okey, umur muda ke, umur tua ke. Biasanya spek yang kita nak kalau yang betina atau jantan ni 12 bulan. So kita tengok umur, tengok gigi. Kalau kita tengok gigi dah 6 pasang tu, mana 3 tahun ke atas kita akan pilih. Kita maksimum kita akan pilih kambing umur dalam 2 tahun saja. Tak akan lebih daripada tu. Sebab kalau kita pilih lagi tua, nanti productivity dia dah 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun kita dah tak pakai. Sebab umur 5 tahun dia dah productivity dia dah drop. So kita akan pilih selagi muda lagi boleh. Ni berbeza dengan lembu lah. Kalau lembu kita kalau boleh kita pilih yang tua sikit. Tapi kalau kambing kita nak pilih kalau boleh lagi muda lagi elok. Cuma kalau muda macam cerai susu kita pilih, kita lambat pula untuk breeding. So yang paling cantik untuk kita pilih untuk betina ni biarlah umur dalam dekat-dekat setahun dan 9 bulan itu dah cantik dah. Kemudian kita tengok juga pada kesuak betina, kita tengok agak puting. Biasanya kita akan raba dia punya ambing tu. Kita tengok selalunya saya akan raba untuk tengok kadang-kadang ada masalah CLA. Itu kita nak avoid awal-awal. Kalau dia ada lebih puting ni pun tak apa. Cuma yang accessory gland dia akan lama, dia akan menyusut lah. Kemudian kita ada lagi satu, kalau nak tengok betina ni, kita tengok kambing betina ni, dia punya belakang badan tu lurus. Jangan pilih yang melengkung. Tak ciri jugalah kalau dia nak kena yang pandai jaga anak, kemudian tak terlalu gemuk. Lagi satu, sedia belakang normal. Sebab yang masa saya bela Anglo ni, di MPOB terdapat orang kata betina, dia kambing, dia ada 2 alat kelamin. 2 alat kelamin, orang panggil apa? Kunsa, ada juga 2 ekor saya jumpa kunsa. Jadi kena check juga selalu orang kata organ pembiakan dia. Kemudian kalau pilih betina lagi satu saya nampak, jangan pilih yang orang kata terlalu dan dia terlalu besar ataupun tegap. Dia jadi macam pondan nanti. Yang macam ni biasanya kalau besar tegap memang cantik tapi dia tak beranak. Yang macam ni kita kena elak awal-awal. Kemudian ni saya contoh lah kalau pemilihan jantan, tuan-tuan tengok kat atas tu, kalau yang kat atas, power-point gerak ya. Bergerak doktor. Okey, kalau yang kat atas, kalau yang kat atas tu ialah kita pilih ciri-ciri untuk penjantan di mana biar dia lebih tinggi sikit, tinggi lebih panjang. Betina ni kita orang kata biar renik sikit, biar katik sikit tak apa. Maknanya 60-40. Kalau tuan-tuan tengok daripada gambar ni saya ingat tuan-tuan boleh hargai ataupun fahamlah. Ni antara contoh-contoh sebelah tu yang mana sesuai, yang mana tak sesuai. Ni rujukan saya ambil daripada buku bor sendirilah. Ada buku bor, ada kawan saya bagi. Memang untuk ciri-ciri bor semua ada dalam ni lah. Ni contoh saya ambil. So yang paling cantik tu yang macam tengah tu lah. Dia betina rendah sikit, jantan tinggi sikit. Kalau bor kita nak dia punya ada
jaluk kepala dia ciri yang mahal atau ciri-ciri yang untuk ciri baik-baik. Okey, kita pergi terus kepada pembiakan. Tadi bila kita dah pilih jantan, kita dah pilih betina. So berapa nisbah kita nak bagi? Biasanya kalau kita bagi satu berjantan 20 betina lah. Ini memang normal lah, jawatan pun pakai yang sama lah. Kami pun pakai yang sama, cuma kami buat 2 pejantan tu untuk satu backup. Kalau apa-apa terjadi sebelum orang kata ada anak yang lahir. Masa kita beli Anglo itu memang tak sempat. Dia ada benih dekat itulah rugi kat situ, so kena 2 jantan. Kemudian untuk biakan ni biasanya yang betina ni untuk kata bagi dia ready, sebolehnya kita flushing. Mana di flushing ni kita bagi makanan atau konsentrat orang kata yang lebih baik lah. Orang kata untuk bagi dia ovulation, telur tu lebih banyak supaya dia kembar dan sihat anaknya nanti. Kemudian skor badan betina ni kita nak 2.5 hingga 3 lah, tak nak besar sangat. Bila gemuk sangat pun orang kata susah juga untuk orang kata dapat anak ni ataupun untuk lekat anak ni. Untuk memudahkan kita merekod, kita pakai harness lah. Kita pakai harness, kita tengok kalau macam kita boleh membiarkan ni, kita boleh kalau dalam kuantiti yang kecil kita boleh campur satu jantan dengan 20 betina tu. Tapi kalau kita ada bilangan yang banyak, mungkin kita boleh buat bilik. Kita buat bilik sebelah jantan dan bilik lagi sebelah betina. Tengok betina yang biang, kita boleh masukkan ke jantan. Itu untuk kata kalau kita nak jimat pejantan lah. Kalau orang macam saya dulu di Yukeng Farming, kita di sebelah kita satu jantan 100 betina. Satu betina di mana biang saja kita masuk ke jantan. Yang tak biang kita biarkan dalam petak yang dia anak dara tu lah. Kalau yang biang baru kita campur dengan jantan. Itu untuk orang kata tak nak jantan ni lemah lah, atau jantan nanti terlalu orang kata kerja dia kahwin je nanti jantan akan lemah dan dia akan boleh mati. Dia letih kat situ nanti. Kemudian biasanya bila kita kahwin kan, dia dah tak stres 21 hari. Kita tengok dalam masa sebulan atau 2 bulan dia tak datang biang balik, maknanya ada harapan dia kembang. Tapi kalau harapan dia bunting. Tapi kalau dia datang biang, kita kena campur balik jantan. Kemudian kita kena sebiasanya pejantan kita ni lah 3 tahun kita tukar jantan luar. Tapi kalau kita dah beli 2 ekor tadi, kalau kita ada rekod yang baik, kita tak payah beli luar. Kita tengok pada rekod kita tadi tu. Kemudian kalau tengok betina, kalau dia 2 tahun, biasanya kalau kami punya SOP 2 tahun dia tak bunting, kita akan singkirkan. Ada satu tu memang saya ada 1 ekor tu memang Anglo tu cantik, nampak bunting tapi ada masalah sikit. Bila kita cek ada susu boleh beranak tapi dia banyak keluar air. Sampai 2 tahun saya tengok orang kata tak bunting lah. Dan saya dengar, saya belajar itu, kawan saya kata tu ialah pseudo pregnancy. Maknanya dia orang kata tipu bunting. Jadi kena rawat lah tu. Jadi saya tak rawat masa tu, kita teruskan lah. Tak sempat dapat ilmu tu, so kita kal. Kemudian bila kita dah orang kata pengurusan tadi kita dah kahwin, dah kahwin saja dia akan menunjuk tanda-tanda dia bunting ni, akan tunjuk ni lah paling mudah kita cek pada susu lah. Kita tengok, kita perah sikit susu. Kalau jenis kambing susu ni senang, kita akan nampak kalau susu tu melekat, biasaannya kita tahu dia bunting lah. Kemudian kita boleh tengok juga pada fizikal dia lah. Kalau orang yang lama bela kambing, dia akan faham lah. Dia akan boleh jangka atau boleh agak bunting ke tak. Kemudian tempoh bunting ialah 5 bulan, iaitu 145 hari hingga 150 hari. Di mana biasanya trimester, satu semester tu 50 hari. Biasanya kita kena bagi makan yang lebih sikit lah untuk preparation dia, untuk dia beranak dan juga untuk pengeluaran susu. Biasanya kalau kambing bunting ni saya akan bagi lebih lah. Kalau kambing maintenance kita bagi dalam 200 gram konsentrat. Kalau yang bunting ni kita akan up sampai 100 kilo lah. Kemudian pengalaman saya juga, bunting berat sebolehnya jangan campur dengan bunting-bunting yang awal. Setengah tu ada kambing yang agresif, dia akan tanduk atau bergaduh dengan betina atau di dominance, dia akan tanduk betina yang bunting berat ni, boleh menyebabkan guguran. Saya dekat pengalaman saya 2 ekor jadi macam tu. Dengan kandang yang sempit, nanti dia akan bergaduh, menyebabkan kambing tu gugur dan anak tu pun ibu pun sekali mati.
Ini saya tunjuk sikit lah proses kelahiran. Di mana kalau kita tengok biasanya kalau proses kelahiran ni kita akan nampak ni dululah rembesan cecair ni. Kemudian kita akan nampak mula keluar dalam masa sejam ke 2 jam. Kalau kita tengok dia menegan sampai sudah dia tak keluar, dia bising, kita tengok setengah hari, katakan dia pukul 8 dia dah start proses nak beranak, tapi sampai pukul 12 atau 10 atau pukul 12 orang kata dah tengah hari masih tak boleh dan dia orang kata bising-bising, kita kena kita kena ready, mungkin dia songsang. So kalau dia songsang kita kena cair kaki, seluk cair kaki dia dan kita tarik. Ni biasanya bila kita nampak lah bila anak keluar, kita biarkanlah ibu ni menjilat pada kering badannya sampai kering lah. Kemudian kita juga bila dah lahir ni kita kena hati-hati dengan uri lah. Kita kena, kalau uri selagi uri tak jatuh tu kita kena risau. Kita kena standby. Biasa kalau tengah hari beranak, katakan kalau 2 ekor dah keluar 2 ekor tu, pukul 2, pukul 3 pastinya uri dah luruh. Kalau sampai malam uri tak luruh itu ada masalah. Mungkin uri sangkut dan kena buat rawatan lah yang tu. Ada lagi bila dah kambing beranak ni, mula-mula yang kita kena bagi susu awal kolostrum. Susu awal kolostrum ni kalau yang jenis tak pandai jaga anak ni kita kena pegang dan kita kena swapkan ataupun kita berilah susu awal ni kepada anak kambing ni. Kemudian anak kambing tadi juga kita kena sapu dengan iodin. Dan dia biasanya anak menyusu dengan ibu ni selama 3 hingga 4 bulan lah. Saya nak tunjuk kat sini ialah darah, orang kata darah nifas, orang kata ni kan. Darah losan ni biasa sebab peternak tanya saya, doktor dah 10 hari dah keluar darah lagi ni, kambing ni normal tak normal? Saya kata tu normal, dia macam kata darah nifas juga orang. Jadi 10 hari tu normal, kita tak payah buat apa-apa. Tapi kalau kata kita nak bagi antibiotik pun boleh, tak ada masalah. Cuma bila darah ni kita kena hati-hati sebab bila ada darah dia akan menarik lalat datang. Bila lalat datang dia boleh menyebabkan luka, boleh menyebabkan berulat dan luka berulat dekat situ. Kemudian bila anak ni biasanya kita peternak selalu tanya juga saya juga, doktor kenapa diarrhea ataupun kambing anak kambing ni dia punya, sebenarnya kalau kuning pekat ataupun kuning berbau susu tu adalah normal untuk anak kambing ni. Kemudian ada juga kes saya tengok yang bila kuning tu, najis yang kuning tu kita perlu buang. Kita kalau dia keras kita perlu buang daripada buntutnya, kita takut dia menghalang untuk taik tinja ataupun taik yang lain keluar. Memang kita kena buang itu. Kena ambil buang. Kemudian biasanya juga kebiasaan ataupun menjadi rutin kita akan timbang kambing yang lain ni untuk kita buat nanti untuk kita mudahkan untuk buat breeding ataupun kita untuk pemilihan pejantan atau pemilihan baka nanti. Saya pergi kepada terus cerai susu. Biasanya kita biar dengan ibu ni 3 bulan hingga 4 bulan. Paling awal cerai pun saya pernah buat 2 bulan. Tapi bila cerai awal ni kadang-kadang kambingnya bantut. Jadi yang paling cantik saya tengok 3 bulan. Tapi kalau kita extend 4 bulan tu, nutrition yang dapat penuh dia lagi cepat besar lah. 4 bulan yang antara terbaik, 3 bulan orang kata okey lah. Tapi 2 bulan tu orang takkan. Okey, ni ada berat cerai susu, biasanya ni general, mungkin yang ni saya ambil berat berat bore ni. Dan kita pisahkan kalau masa cerai susu kita pisahkan jantan dengan betina. Sebab kalau umur dalam 4 bulan ni, kalau anak jantan panjat anak betina, dia boleh bunting lah. So kita tak nak dia kahwin awal. Bila kahwin awal, anak tu kecil. Kita nak kalau boleh ciri yang kita lahir ni, anak ni biar besar. Kemudian saya juga ataupun kita akan, kalau anak cerai susu ni kita akan bagi ubat cacing lah untuk operation. Kalau patutnya selepas seminggu atau 2 minggu kambing lahir tadi, anak kambing lahir tadi, kita pun bagi ubat ubat cacing juga, oral dekat anak kambing tadi. Ubat cacing pada umur dia 2 minggu dan pada umur dia 4 bulan sebelum cerai susu. Ini saya share antara orang kata pertumbuhan berat badan anak kambing di MPOB ni, Anglo-Nubian. Kalau tuan-tuan tengok, kalau cerai susu pada 4 bulan kita tengok berat dia jantan dan betina lebih kurang belah-belah. Umur setahun tuan-tuan tengok dah boleh capai 25
25, 28. Dan biasanya kalau kita nak akikah ni untuk akikah korban ni, biasanya dalam berat 25 ke atas, setahun setengah ni memang kata 30 kilo ni dah cantik lah untuk orang kata jual daging ataupun jual baka umur setahun setengah ni. Kemudian kita tengok sehingga kita tengok 2 tahun performance dia kambing Anglo boleh sampai ke 50 ke 60 kilo lah. Kat rumah saya tu dah mungkin dalam 70 kilo lebih sebab umur dia dah 3 tahun lebih. So kita akan timbang juga lah, biasanya ni data ni kita ambil secara bulanan, timbang secara bulanan. Ni tu tengok berbeza kalau kami kajang. Cerai susu tu tengok tak sampai 10 kilo. Baru 7 kilo, 8 kilo. Kalau tengok umur setahun adalah bolehlah sampai orang kata 15 kilo, 16, yang ni 15 dalam 18 kilo dan maksimum dia boleh pergi tak lebih daripada 30 kilo, mana 25 kilo je. Ini antara masalah yang mungkin saya dah cerita, Uri Sangkut tadi pun saya dah cerita, keguguran tadi pun saya cerita bila dia gaduh-gaduh tu boleh juga keguguran, ataupun kadang-kadang kalau sebenarnya kalau makan tak cukup pun boleh menyebabkan keguguran juga. Bila kata ternakan ni stres boleh menyebabkan keguguran. Mummification, saya pernah jumpa satu kes di mana seekor yang lahir sihat dan seekor lagi dia bentuk macam anak burung yang dah kering. Itu mummification. Saya tengok kalau kes memang macam ni saya akan bagi antibiotik pendemaknya, dan yang anak tu okeylah, yang baik tu yang auto mummification tu kita akan cuba lupus dengan cepatlah, kita tak nak ada jangkitan apa-apa. Kemudian pyometra, kadang kita tengok lahir tu ada keluar nanah, tu pun kita kena bagi antibiotik. Kemudian vagina prolapse ni pun biasa terjadi sebab kadang-kadang baka-baka yang tua ni, kadang-kadang kami tua ni dia dah tak kuat menyebabkan vagina prolapse. Boleh rawat tapi biasanya saya akan kalah sebab kita nak maintain seko, nak jaga seko, nanti yang lain terabai. Jadi yang macam ni kita tak nak jadi baka, atau kita tak nak dia warisi ke kanan kita akan kal lebih mudah lah. Okey, itu saja pengkongsian saya. Kita dalamkan ada 10 minit 10 lagi. minit lagi. Ada soalan ke? Ada sebarang soalan? Boleh type ataupun tanya terus. Sambil-sambil itu boleh isi kehadiran ya. Mana ni? Saya harap saya cakap tak laju kan, ni dia perkongsian sana, orang sangat sana lagi pakar, lagi expert kan, ni pengalaman saya lah. Saya kongsi sikit dengan apa. Ada soalan tak? Orang semua faham ni. Semua dah pakar-pakar ya. Otai semua ni. Ya, hotel betul lah pun. Untuk peternak baru dinasihatkan ambil baka apa? Ya doktor, untuk peternak yang baru nak mula. Macam saya kata tadi, kalau betul-betul baru tak ada orang kata pengalaman, kita bela yang murah dulu lah. Orang kata belajar dulu. Belajar dulu, bela yang tengok lagi satu, kita tengok dia nak ke mana. Dia nak ke daging ke, nak ke susu ke, nak arah ke baka ke. Tapi yang eloknya mula-mula ni biasanya kalau paling mudah kita bela kambing kampung dulu lah. Sebab pengurusan dia mudah, dia punya orang kata cara makan dia mudah. Lepas tu kalau kita nak jual pun orang kata mudah sebab harga dia tak tinggi. Kalau tenang tu orang beli, katakan kita dah okey mahal dah, kita beli kata okey kita dah orang kata dah faham dah. Kita boleh, kita tahu minimum nak makan berapa, bila nak bagi makan, orang kata kalau penyakit apa kita dah tahu, so kita boleh lepas, saya ingat dia kena belajar dulu lah dalam 6 bulan ke setahun tu, baru dia invest betul-betul kepada baka yang dia nak tu. Contohnya kalau dia nak tertusu, baru dia boleh kata, kalau saya lah, saya memang suggest sebab saya buat susu kan. Saya suggest buat kambing susu lah. Cuma kambing susu sekarang ni harga dia lah
Contoh tadi kalau senan pun saya tengok, saya tanya nak import hari tu, dia dah kira 4,000, 5,000 dah. Kalau tempatan, kita boleh dapat lagi lah 2,000, 3,000 lebih. 2,000 ke 3,000 ya. Tapi bila yang tempatan ni, kita tak tahu dia punya jalur dia. Kita tak tahu jalur dia, kita tak tahu production dia. Kalau boleh kita pergi ladang tu survey dulu, production dia berapa. Kalau 1 liter ke atas, okay boleh ambil. Kalau baka pula, kita tengok baka. Kalau kita tengok, kalau nak bela daging pula, saya syorkan market yang paling mudah sekarang ni dia biasanya orang cari untuk akikah korban. Dia boleh bela baka berbiri. Berbiri ni saya tengok dia lagi lasak, lepas tu berat badan dia cepat naik. Antara baka yang okey yang saya tengok berbiri adalah Santanis lah. Santanis dia cepat besar, saya tengok cepat besar, dia tahan. Kalau kita bela malim ni, dia macam kami kajang tadi, dia kecil. Dia tak naik badan dia, susah nak besar. Malim tu kami. Malim, kita ada malim berbiri. Malim. Jangan atas malim bawah. So, jadi kalau nak ke daging, elok kita orang cari berbiri lah. Sebab apa berbiri? Dia punya syarat untuk akikah korban tu senang. 8 bulan dah boleh akikah korban. Kalau kambing pula kita nak perlukan umur dia 2 tahun. Tuan-tuan kena jaga ataupun ternak dia 2 tahun. Kos makanan nanti orang kata tak balik modal kat situ. Cuma lagi satu saya baru dapat baru ni kongsikan Ustaz tu, dia kata kalau kambing ni tak perlu sampai 2 tahun. Dia antara salah satu gigi sepasang ataupun 2 tahun. Mana datang dulu dah. Luruh gigi, biasanya luruh gigi ni umur setahun lebih sikit. Jadi mana tak perlu sampai 2 tahun. Dah boleh untuk boleh untuk kambing. Okey doktor. Untuk prestasi berat badan biasanya ikut jantan ke betina? Biasanya berat badan jantan lebih cepat. Jantan lebih besar. Kalau kita nak jual daging pun jantan lebih banyak lah daging dia. Jantan. Okey, seterusnya selain SIDA, ada cadangan untuk program uterus synchronization. Ini soalan yang balik. Sebenarnya saya tak share lah. Saya orang kata yang saya buat ni base pada yang praktis sekarang. Saya faham juga tu. Saya pernah pergi kursus sekali untuk synchronization ni. Maknanya kita seragamkan orang kata stress dia, kita seragamkan head dia. Maknanya sedangkan kita stress dia supaya dia ovulation serentak, kemudian kita boleh masuk benih atau kita guna SIDA ataupun kita guna penjantan lah. Mana salah satulah. Ini memang orang kata baiklah tapi cuma saya tak praktis lah. Itu lebih baiklah. Cuma saya pergi kursus, kita pernah buat sekali SIDA, kemudian kita buat AI. Kita buat AI dalam 10 ekor, sebelum kursus tu, saya tanya balik lepas 2 bulan, saya kursus. Dia ambil masa tu kambing senan. Kita kerok betina senan, kita ambil semen senan. Dari jabatan juga, jadi dia punya orang kata successful rate dia memang kata rendah sangat lah. Jadi so memang kita cadangkan buat natural mating lah. Kemudian kalau yang tadi kalau kita pakai SIDA tu baguslah, kita synchronise, kita seragamkan. Seragamkan, kita boleh mudahkan kita lah. Maknanya bila dia bunting serentak. Bunting serentak kita pun kalau kita nak production, kita boleh hantar serentak ni, kita boleh target. Kalau seekor 1 liter, kita nak 5 ekor. Kita serentakkan dia beranak 5 ekor. Okey. Soalan seterusnya, apa pendapat doktor faktor yang apa penyebab atau faktor yang menyebabkan anak mati dalam perut? Kemudian anak dalam perut yang saya nampak biasanya yang saya ada satu tu memang saya tak pasti, yang satu tu mungkin genetik. Sekali dah 3 kali bunting, seekor anak pun tak jadi, dia beranak tapi biasanya tak cukup bulan. Itu satu genetik. Kemudian saya nampak lagi satu yang biasanya yang saya tengok tadi apa tanya mati dalam perut kan? Mati dalam perut, ya. Mati dalam perut tu lagi satu sebab inilah fizikal tadi ni. Dia ada yang betina, biasanya atas kanan tu ada satu dominan. Yang dominan ni kita kena hati-hati. Yang dominan ni biasa kalau apa-apa dia akan pukul yang lain lah. Dia akan tanduk ataupun dia langgar yang lain tu, yang betina berat boleh menyebabkan kematian anak dalam perut tadi. Boleh sebab gugur, anak tu mati, mak pun boleh mati tadi.
Kemudian Itu kalau yang kita perlu asingkan ni yang apa bunting berat dengan bunting berat kan. yang awal. Lagi satu kalau kita takut mati lempu atau pengguguran ni, kita jangan ubat cacing. Ada satu ubat cacing tu albendazole. Albendazole kita tak boleh bagi masa bunting. Kemudian saya nak kalau ivermectin okey, ivermectin boleh. Ivermectin, doramectin masa bunting boleh. Saya praktis memang dari dulu lagi tak tempat kerja lama tu. Kalau program ubat cacing ni memang satu kandang kita bagi, anak kecil besar, ibu bunting memang kita bagi. Tak ada masalah keguguran ataupun mati anak dalam perut tak. Cuma albendazole tu kena hati-hatilah. Tadi saya sebut mungkin genetik satu, mungkin tadi yang fizikal tadi dia gaduh-gaduh tu. Tadi lagi satu masalah ubat, lagi satu makanan pun saya nampak itu faktor juga. Ini terjadi pada bila projek MPOB di mana kita tengok bila zaman COVID ni staf kita tak dapat pergi ke ladang, makanan dia tak cukup. Masa tu kita putus juga dengan pellet. Dia tengok memang banyak kambing-kambing gugur. Soalan doktor. Tu makanan lah, antara makanan. 4 lah saya bersimpul atau 4. Kalau tak cukup nutrien ataupun tak cukup khasiat, nutrien untuk anak kambing tu boleh menyebabkan kematian anak juga atau guguran anak tu. Okey, ada soalan lagi? Okey, soalan lagi. Bagaimana pendapat doktor dengan Doppler? Maka belum pernah beli lagi lah. Saya perlu mengata hands on sendiri. Yang MPOB ada pun kita ada Santainus, Barbados pun kita pernah beli okey. Cuma Doppler ni saya nampak dia pembiakan dia lambat sikit. Tapi dari segi kenaikan berat badan okey. Dia punya orang kata kidding rate dia rendah sikit Doppler ni. Sebab mungkin faktor badan dia tu. Pejantan dia tu orang kata kadang-kadang terlalu berat, terlalu besar. Dia gemuk sangat. Jadi grading dia orang kata performance dia agak rendah lah yang saya nampak. Saya ada pergi juga dekat Mardi tu. Saya tengok Doppler tu. Saya tengok memang anak kurang lah. Saya kata kenapa kurang. Tapi saya tengok memang betina dengan jantan dia terlalu gemuk. Saya kata itu masalah dia tu. Kita pun tak boleh yang kata sebab memang dia untuk daging, dia memang cepat naik berat badan. alright. Sebab saya tak ada pengalaman kata direct lah. Kalau yang tengok yang orang tu adalah cuma dia macam lambat sikit lah. Baik doktor. Okey. Anglo kahwin Syami tapi dia jadi baka Anglo. Maksudnya dia ikut baka bapuk lah. Baka jantan lah maksudnya. Maksud-maksud. Dia tengok Anglo Syami ni sebab ni tak sengaja jadi kan. Kita tengok dia ada 2 pattern. Dia akan keluar pattern Anglo satu. Dia tengok pada dominan. Kadang-kadang saya tengok dia ada dua batch. Satu dia akan keluar ya Anglo, dia warna hitam tu. Dia akan keluar satu lagi warna merah. Ada lagi satu stage dia akan keluar semua badan putih. Dia bulu dia putih semua, dah jadi macam senan balik. Cuma mungkin tu orang kata sebab yang saya cross ni ialah memang orang kata Syami ni pun memang dari kandang, semua Syami atas kandang dia. Yang Anglo ni memang saya ambil dari Australia, ada sertifikat. Tapi bila dia pergi tu saya nampak dia lebih kepada kebanyakannya akan pergi kepada warna Syami tu. Kebanyakan tu warna coklat. Cuma dia punya bulu tu kurang lah. Kalau Syami tu biasa bulu dia ropol-ropol lah kan. Bulu banyak tebal dia kurang sikit. Dia ikut macam ke Anglo. Kemudian yang saya kata di pembiakan tadi, kalau kita nak baikkan orang kata kita nak, sebab saya tengok sekarang orang suka Anglo. Jadi dia kena cari kalau boleh dia boleh beli betina Syami, dia kena beli jantan 2 jantan Anglo. Maknanya kita upgrade balik untuk jadi tulen. Kalau dengan Syami ni Anglo lagi tahan pada Syami. Okey, baik. Adakah disyorkan boleh untuk cross dengan Doppler? Ini daripada lanjutan daripada tadi ya. Doppler. Doppler ni kalau cross tu maknanya kita boleh cross. Kita maknanya kita improve lah. Kita nak ambil, kita tengoklah kita nak cross macam mana.
biasanya kalau kita nak, kita akan ambil jantan doktor tadi dengan kata betina, contohnya Santanis lah. Boleh cross. Tak ada masalah. Nampaknya tak ada soalan lagi doktor. Kita rehat 5 minit boleh ya? Okey, boleh. 5 minit ya. Terima kasih. Okey, saya cuba share yang siap-siap Baik. untuk Ada doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua ready? Dah ada? Semua dah ada? Boleh start ya, Doktor? Assalamualaikum. Lagi. Sejuk. You, oh, gambar.